Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sadaqallahul azim. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, seluruh kepimpinan masjid yang dimuliakan tuan imam, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang telah saya bacakan biiznillah, ayat 40 Suratul Ahzab. Suatu pengisytiharan daripada Allah. Siapakah lelaki insan yang bernama Muhammad ibni Abdillah ini? Allah beritahu, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum.
bukanlah Muhammad itu kata Allah. Oleh kerana dia itu ada anak angkat, maka dia dianggap sebagai bapa salah seorang lelaki di kalangan kamu. Walakin Rasulullah, tetapi dia adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dia penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Al-ayah. Ayat pertama bagi juzuk yang ketiga, ayat 253 suratul Baqarah. Kata Allah, tilkar rusul, demikianlah rasul-rasul itu, faddalna ba'dahum ala ba'd, sebahagian daripada rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Minhum man kallama Allah, ada di antara mereka kata Allah, kallama Allah, yang menyembah, yang berbual, yang bercakap dengan Allah, iaitulah Musa alaihi salam, dengan perbualan manja. Tengok tu dalam surah Taha, kita boleh jadikan pedoman benda macam. Bila Allah tanya Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, Allah tanya, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Bukan Allah tak tahu, tapi ini ulama kata mesra, manja. Nabi Musa jawab, qala hiya asaya, ini tongkat saya. Bukan Allah tak tahu. Itu antara perbualan manja. Kita boleh ambil pengajaran. Lalu-lalu tengok jiran tengah sidai kain di ampaian kan, kita pun tanya, buat apa tu Cik Yahoi? Dia jawab, tak nampak ke sedang repair kereta? Wah, dia sedang sidai kain di ampaian. Tu lo ya buruk. Tak nampak ke saya tengah memasak ni, walhal tengah sidai kain di ampaian? Jawab ajalah, sidai kain banyak sangat kain. Cakap ajalah. Allah ajar tu. Tak ada kemesraan kita. Lo ya buruk lagi ada.
Nampak kawan pergi market kan, belikan ke tak cari spare part motor. Mana ada spare part motor kat market melainkan ikan, sayur, sotong, udang. Perangai kita tu. Cuba jawab elok-elok. Itu Allah ajar begitu. Nabi Musa, Allah kata minhum man kallam Allah. Bukan poin saya nak cerita Nabi Musa tu. Dah. Bila Allah kata ada di antara Nabi tu cakap dengan aku. Dalam An-Nisa kata Allah wa kallamallahu Musa taklima. Adalah Allah bercakap dengan Musa, bercakap sungguh. Taklima, cakap sungguh. Lagu mana Allah bercakap? Ini zat Allah, kita tak boleh fikir. Dan kata Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ada di antara Nabi Rasul itu rafa'a, yang kami angkat darajat, kami angkat darjat mereka. Maka itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat bukan sekadar batang tubuhnya, diangkat menembusi 7 petala langit, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, sampai dia berada di sisi Sidratil Muntaha, dan dia melihat di kawasan Sidratil Muntaha sebuah syurga namanya Al-Ma'wah. Bukan sekadar tubuh badan Nabi diangkat, tetapi diangkat darjatnya sebagai penghulu segala Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Itu yang pertama. Yang kedua, tak ada Rasul-Rasul yang Allah pilih, melainkan para Rasul itu membawa ajaran dan pengajaran untuk dikutip oleh umat. Walaupun seringkas Nabi Idris, kalau tuan-tuan baca dalam Quran, paling ringkasnya, paling sikit cerita Rasul dalam Quran ialah Nabi Idris. Ayat 3 ya. 56, 57 surah Maryam. Lepas tu 85 Al-Anbiya. 3 ayat aja cerita Nabi Idris, tapi pendek-pendek. Wa Ismail wa Idris wa Dzal Kifli kullum minas sabirin. 85 Al-Anbiya, dan Ismail dan Idris dan Zulkif, kesemua mereka kata Allah di kalangan orang yang bersabar. Dalam surah Maryam 56, 57, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Itu aja ayat tentang Nabi Idris, tapi dia Rasul. Tetap dibahaskan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Idris alaihi salam, yang merupakan generasi ke-6 Nabi Adam alaihi salam.
Tetap ulama bahas ada benda yang Nabi Idris tinggalkan, seperti yang dirakamkan di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Poin saya nombor 2 apa? Bila sebut Rasul, Rasul bawa pengajaran. Kita sebut malam ni malam yang ke-6 Rabiul Awal. Kita tak nak bahas benda yang remeh-remeh tentang kelahiran Rasulullah. Kita tidak mahu menghabiskan masa berbincang hatta mengadakan mungkin seminar di peringkat atasan ke, di peringkat negeri ke, dalam membicarakan soal yang tak sepatutnya dibincangkan. Soal-soal khilafiyah, hak ni tak payah bincanglah. Seperti tarikh Nabi lahir, 2 pandangan. Ada pandangan 9 Rabiul Awal dengan hujah masing-masing. Ada pandangan 12 Rabiul Awal dengan hujah masing-masing. Tak usah gaduh lah. Dah kita di Malaysia 12 Rabiul Awal ikut je lah. Istihar cuti, cuti lah 12 Rabiul Awal, cuti je lah. Takkan seorang-seorang nak cuti 9 kot, tak aci lah. Tu tak payah bahas, tak apa. Cuma kuat 12. Walaupun ada pandangan 9 Rabiul Awal, tak apalah, diraikan pandangan itu. Cuma biar suasana kita di Malaysia 12 lah. Gaduh apa ni? Tak payah gaduh lah. Nabi siap berkhatan, satu pandangan. Nabi lahir-lahir siap berkhatan, ni satu pandangan. Satu pandangan lagi dikhatankan oleh datuknya Abdul Muttalib. Tak usah gaduh lah tu. Yang penting dialah Rasul yang Allah utus, yang kita nak kutip mutiara-mutiara dia, terutama dalam menghadapi keadaan kehidupan di akhir zaman yang amat mencemaskan kadang-kadang apabila kita memikirkannya. Entah berapa ramailah gamaknya generasi muda yang mengenali Rasulullah berbanding mengenali artis. Yang sepintas lalu keluar saja lagu, dia boleh tahu nama artis. Ini zaman yang kita lalui. Zaman yang kadang-kadang kita fikir macam kartun. 3-4 hari lepas tuan-tuan baca paper, budak sekolah tingkatan 1 di Banting, Selangor, panjat bumbung sekolah nak terjun sebab fras cinta bunyi pun. Apa ni? Kita baca paper bukan fitnah. Di Banting, Selangor, tingkatan 1, 13 tahun, beringuih pergi jumpa kawan sekolah dia perempuan, meluahkan cinta. Perempuan ni tak mau terima. Perempuan ni kata, aku ada jantan lain. Kawan ni fras, panjat bumbung sekolah, terpaksa panggil bomba, dia nak terjun. Apa ni? Malu mak ayah, malu guru besar, malu sekolah. 13 tahun beringuih.
Duk fikir cintoi lah. Kan lagu macam-macam kan. Kau sangat cute lah apa kan. Kan macam-macam. Memening kepala. Dah macam-macam berlaku dengan kita. Tak boleh nak fikir 13 tahun ambil tindakan nak terjun, panggil bomba setengah jam, bomba pujuk. Ya Allah, ya Tuhan. Zaman kita dulu ada berlaku? Tak ada. Zaman kita sekolah 60-an dulu pakai seluar pendek. Ingat lagi darjah 1 tu seluar pendek warna biru tu. Tingkatan 1 seluar pendek warna hijau, mujok warna hijau. Hak sekolah rendah warna biru. Zaman tu tak ada ah, kita duk fikir study ya. Mana dah fikir cintoi-cintoi. Ni sampai panjat building ni tak tahulah, sampai ke bumbung. Ni zaman yang kita hadapi. Tu kita tak sembang lagi serangan-serangan ajaran-ajaran falsafah, gerakan untuk mencabuli paham ahli sunnah wal jamaah, pemikiran yang diasak untuk mengajak supaya benda-benda yang dah dibuat ratusan tahun ditinggalkan. Kononnya ini bid'ah. Tu tak sembang lagi hak tu. Lagi pening kalau sembang yang tu. Muslimin dan muslimat, dalam waktu yang ringkas ini PKP PKPP pemulihan B Selangor. Negeri kelahiran saya Selangor, merah, Gombak tempat saya dibesarkan, Al-Gombaki, zon merah, Mampui. Nak balik pun tak boleh. Minggu lepas video call dengan pak mentua, kesian tengok muka pak mentua. Balik tak boleh lah, tak boleh masuk. Masuk dengan surat macam-macam. Tuan-tuan, dalam waktu seringkas ini saya nak sebut beberapa benda. Pertama, mari kita ambil faham secara kesimpulan mudah. 23 tahun, 13 makiyah, 10 madaniyah. Nak sembang, Nabi lahir bawa satu sistem ajaran yang kita mesti pegang sampai kita mati. Soal-soal remeh jangan sembang. Siapa bidan Siti Aminah, ini tak payahlah. Walaupun dibahaskan perempuan bernama Syifa, iaitulah ibu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, menjadi bidan Siti Aminah, ibu yang mulia ini. Tak tahu bidan pun tak apa. Jangan duk bergaduh kedai kopi kih mencari nama bidan. Pergi lempang seorang-seorang, pergi tu tanya dia, hang beranak dulu, bidan hang nama apa? Mampu dia nak tahu. Tak usah duk sembang benda-benda macam tu, buang masa. Yang kita nak emphasize, perincikan ialah Nabi ni bawa apa ni? Yang itu dibahaskan oleh para ulama dengan perbahasan yang cukup detail, terutama persoalan yang berhubung dengan akidah. 13 tahun Nabi didik sahabat untuk menghadamkan sistem akidah yang paling benar, sehingga ulama membahaskan dengan akidah yang benar itu akan terbit dan lahirlah insan-insan yang benar, insan yang haibat, insan yang mempunyai sifat yang Allah letak dalam Al-Quran. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mari kita scan sekejap diri kita. Kita ni masuk tak? Yang kita dah Islam ni berapa puluh tahun ni? Yang kita
duk sebut ni la ilaha illallah ni entah berapa kali dalam tahiyat kita, dalam majlis tahlil, duk golek la ilaha illallah ni tak tahu berapa kali. Tengah-tengah golek, waktu tu mata pejam, golek-golek tengok gulai ayam keluar, lagi laju. Pasal lepas tu makan. Berapa ribu kali dah kita golek kepala la ilaha illallah. Persoalannya faham ke tidak? Na'udzubillah. Bolehkah kalimah la ilaha illallah itu yang kita duk ucapkan itu menjadikan kita orang-orang beriman yang empunya sifat yang Allah hendak? Antaranya ayat 24 surah Ibrahim ni. Balik lagi baca ayat ni 24, 25. Buka taksir, tengok. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Al-ayah. Tengok Allah aja. Allah kata, alam tara kaifa daraballah. Alam tara kaifa. Alam tidakkah, tara kamu boleh melihat, kaifa bagaimana, daraballahu mathalan, Allah buat suatu misal, contoh perbanding. Itulah Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, muslimin muslimat, kita jangan habis di bibir, tapi bersamanya ialah berfikir, bersamanya ialah menggunakan akal. Jangan habis di bibir walaupun dapat pahala. Bersamanya ialah menggunakan akal, berfikir, apa yang aku baca ini, apa yang Allah hendak ini sekarang. Yang aku baca ni Allah hendak apa? Dan antara kehaibatan Al-Quran, Al-Quran punyalah banyak mengemukakan, orang Melayu kata apa, bidalan, perumpamaan, tamsil, untuk kita fikir, bukan baca saja. Dan indah cantik ayat 24 surah Ibrahim itu, Allah suruh kita fikir, melihat kaifa daraballahu mathala, bagaimana Allah buat satu misal, contoh. Apa dia? Kalimatan tayyibah. Macam mana rupa kalimah yang baik. Buka Ibnu Katsir, dia ambil pandangan banyak, Mujahid, Ibnu Abbas, Al-Aufi, apa semua banyak. Antaranya Ibnu Abbas kata yang dimaksudkan dengan kalimatan tayyibah itu ialah kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini, inilah lesen untuk kita ke syurga. Baik manalah orang-orang kafir, selagi tak ada dua kalimah syahadah, dia tetap ke neraka. Maka Allah buat satu bandingan, suatu tamsil. Allah kata, guna akal mai fikir. Aku nak ajar kamu bagaimana kalimatan tayyibah. Yang kita duk sebut tahlil ke, wirid sendiri-sendiri ke, 100 kali jadilah sehari. Itu pun sikit tu. Pasal masa kita 24 jam.
Patut lebih lagi. Saya selalu sebut 100 itu pun kira alhamdulillah. Kalau dapat lebih. Allah kata perumpamaan kalimah yang baik itu, akidah yang Nabi bina itu, akidah yang Nabi tinggalkan untuk kita umat, kata Allah, kasyajaratin tayyibah, ia seumpama satu pokok yang baik. Tengok Allah buat contoh benda yang mudah-mudah kita boleh tengok. Pokok, siapa tak pernah tengok pokok? Gila jawab dia. Dia kata, ustaz, saya tak pernah tengok pokok. Memang hang gila jawab dia. Pokok semua orang boleh tengok hari-hari. Allah kata kasyajaratin tayyibah, laksana pohon, laksana pokok yang tayyibah. Pokok tu baik. Kasyajaratin tayyibatin. Allah kata kamu tengok pokok yang baik. Allah tak biar begitu hanging ayat tu begitu dah. Allah cerita dalam ayat 24, 25, Allah cerita bagaimana pokok yang baik itu dia ada sifat dia. Inilah orang yang benar-benar syahadah, yang benar akidah dia. Ini dia sifat dia. Allah kata sifat pertama pokok yang baik, asluha sabitun, akar dia mencengkam ke bumi. Tuan tengok pokok yang baik, akar dia very strong, mencengkam ke tanah. Mai angin, mai ribut, dia steady situ. Dia tak tumbang. Kerana akar dia menerima cukup bekalan untuk dia jadi pokok yang kuat. Akar menyedut air yang cukup untuk dia tumbuh dengan baik. Bila Allah kata begitu, kita tengok je lah pokok tu, akar dia kuat. Takat tu ya, tak boleh fikir lain dah. Tak. Itulah orang beriman yang akidah dia mantap, yang akidah dia mendapat baju yang cukup, seperti pokok yang akar dia very strong, akar dia kuat, menerima sumber yang baik, bajunya, airnya dia dapat cukup. Begitulah orang yang benar la ilaha illallah, benar syahadahnya, dia tidak goyang kerana dia dibajai dengan sumber-sumber yang menguatkan akidah dia. Hang mainlah apa pun, aku tetap yakin Islam yang Nabi Muhammad bawa itulah yang betul. Hang mailah, hang bawalah, oh ini Islam, tapi bukan daripada Nabi aku tolak. Kamu make up lah, kamu letaklah nama apa pun, kamu canangkanlah satu dunia bahawa inilah Islam, inilah min indillah, inilah daripada Allah, hadza, inilah dia minal kitab kononnya. Tapi bila kita lihat bukan daripada Islam, aku tolak. Inilah mukmin sejati. Asluha sabit, pegangan dia kukuh. Baru graduate first degree ya, ambil Usuluddin contoh, baru graduate majlis convocation apa semua, baru 4 tahun mengaji Usuluddin, keluar maki Imam Syafi'i.
Kenapa? Kerana dia dipengaruhi oleh unsur-unsur luaran yang memang tidak senang dengan Al-Imam Syafi'i. Umpama contoh, keluar je habis 4 tahun, siapa baca kunut subuh, bid'ah, dalalah, masuk neraka bunyi pun. Berapa banyak benda dalam masyarakat kita yang menarik masyarakat untuk bergaduh, untuk bertekak, sehingga akhirnya masyarakat hilang punca. Penghabis masjid pun tak pi dah, semayang sorang-sorang di rumah sebab tu imam duk baca bismillah kuat. Bismillah kuat pun hancur masyarakat. Pasal tu dia lah, dengan tidak mau menerima pandangan yang berbagai-bagai untuk menguatkan hujah dan menguatkan pegangannya. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Goyang, tak kuat macam pokok tadi, kata Allah, akarnya mencengkam ke bumi, mudah sangat seperti lalang. Ikut orang, bukan ikut Nabi, bukan ikut para ulama. Tu pun ada pula generasi mana boleh ikut mazhab, kita kena straight ikut Nabi. Tu pun satu pasal pula. Naik pening kita nak hurai, membuang masa kita pula nak hurai benda macam ni. Kata ikut Rasul, awak ikut imam mazhab pula dah. Yang bercakap tu merokok pun tak berhenti lagi puak-puak tu, yang menyembang darah tu. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Maka kita nak jadi orang Islam yang akidah dia, sifat pertamanya asluha sabit, itu yang Nabi tinggalkan pada sahabat. Tetap mereka. Tuan-tuan namakan siapa? Keluarga Yasir, Sumayyah, Yasir, tuan-tuan namakan. Tuan-tuan namakan para sahabat yang tetap atas prinsip mereka, tidak bersama dengan kepimpinan Abu Jahal, tidak bersama dengan berhala yang pernah mereka sembah dahulu, tetapi mereka menggantikannya dengan 1000 keyakinan yang tidak boleh berbelah bagi kepada Islam dan Rasul Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi orang seperti ini, sampai mereka sanggup berhijrah tinggalkan Makkah. Mereka sanggup di pulau tak makan 3 tahun, di Syi'ab Abdul Muttalib, kerana mereka ikut Islam. Ini asluha sabit. Inilah generasi yang pokoknya, akarnya mencengkam ke bumi. Ini yang Rasulullah tinggalkan. Itu yang Allah ajar kita fikir, supaya kita jangan goyang, tuan-tuan, muslimin muslimat. Tu kita tak sebut lagi yang convert, yang murtad, yang meninggalkan Islam. Itu kita tak mau sembang, sebab tu memang ada generasi macam tu. Sampai ada kes-kes mahkamah yang masih tertangguh, mahkamah syariah, kes tertangguh, iaitulah application, permohonan untuk menukar agama pun ada. For what reason untuk menukar agama? Kita nak faham. Dah elok jadi Islam, tak nak Islam, nak tukar masuk agama lain. Itu ada di mahkamah syariah. Cuma kes tertangguh, tambah Covid lagi lah, lama tertangguh dia. Tapi nak sebut apa? Ada tak generasi itu? Generasi yang memang tak nak dah Islam. Ada. Heran betul kita. Na'udzubillahi min zalik. Walaupun jumlahnya tidak ramai, tapi kita baca dalam Sahabat ada kesnya. Ada 1-2 kes di Terengganu umpama contoh. Ada kes kita baca paper nak tukar agama, pending kes, tambah Covid lagi pending. Cuma kita tertanya-tanya, kenapa
ini boleh berlaku. So Allah ajar asluha sabitun, pokok yang baik, kalimah yang baik, Islam yang baik, sifat pertama macam pokok yang baik. Pokok pertama, sifat pertama dia kata Allah, pokok yang baik, sifat pertama dia, akar dia mencengkam ke bumi, kuat, tidak goyang, pendirian teguh. Amailah apa pun, hang katalah apa pun, aku kira hak Nabi bawa, aku kira hak Quran ajak aku yang tu, aku kira yang ulama hurai bersesuaian dengan Nabi, bersesuaian dengan keadaan semasa, dengan tidak menolak 4 mazhab. Aku kira yang tu. 2 ayat yang sama, 24 surah Ibrahim. Wa far'uha fis sama. Allah kata daun pokok ni, daun wa far'uha menjulang fis sama, menjulang ke langit. Nak tunjuk cantik pokok. Pokok tu daun-daun dia menjulang ke langit dengan maksud apa kita nak sebut, tafsiran dalam Ibnu Katsir, dengan maksud amalan mereka diterima Allah, diangkat ke langit, diterima Allah. Itu dalam Ibnu Katsir. Wa farha fis sama. Apabila benar akidahnya berdasarkan apa yang Rasulullah ajar, maka amalannya diangkat ke langit, diterima Allah. Sehingga Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala menyebut dalam satu tulisannya dalam kitabnya Al-Barzakh, kata Al-Imam As-Suyuti, di sana ada pintu-pintu langit yang menangis. Kata Imam As-Suyuti ketika dia membahaskan, dia hurai satu ayat dalam surah Ad-Dukhan, fama bakat alaihimus samai wal ard, bahawa langit dan bumi tidak menangisi kematian Firaun. Lalu Imam As-Suyuti dia hurai, dia kata ada pintu langit yang menangisi, yang menangis. Bila? Kata Imam As-Suyuti, apabila seorang yang beriman meninggal dunia. Apabila orang tu beriman, dia meninggal dunia, maka ada 2 pintu langit akan menangis, menangisi kematian dia. Kata Imam As-Suyuti, awal babul awal, pintu yang pertama kata Imam As-Suyuti adalah pintu langit yang malaikat bawa amalan dia naik ke langit. Pintu yang malaikat lalu tu bawa amalan dia, pintu menangis. Kata Imam As-Suyuti, kata Syekhul Azhar, kata Masyayikh Al-Azhar, Al-Imam As-Suyuti adalah seorang lelaki yang tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari Jumaat, kata Masyayikh Al-Azhar University, Tok Syekh Al-Azhar menyebut bahawa Imam As-Suyuti tiap-tiap hari Jumaat akan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu